pegawai PBG, wakil daripada Utah juga ada, cikgu dan pelajar yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan tahniah kerana dapat hadir dalam program pada hari ini. Baik. Okey. Sebab ada pelajar yang minum, ada bersiap sebab baru lepas habis. Jadi saya senyap sekejap. Okey, silakan. Tak apa, tak ada masalah, saya faham. Ya, dah sejam. Saya kat sana sejuk, kat sini sejuk tambah seram. Sejuk tambah seram. Kenapa? Saya kat sana dah macam-macam gaya saya buat sebab sejuk. Tapi saya tengok pelajar-pelajar kat sini steady tau. Saya tak tahu orang ke apa. Relax tau. Saya kejap pusing tangan, lipat kaki. Tapi pelajar hebat. Sekali je dengar ceramah, dengar baik, takut tu. Serap saya. Tambah lagi pelajar-pelajar cemerlang ni, sejarah saya tak pernah elok. Tak elok ke apa? Saya sepanjang saya mengajar sekali saya mengajar kelas depan. Sebab pelajar cemerlang ni, dia kalau belajar dia memang fokus. Kalau boleh dengan cikgu sekali dia nak telan. Faham tak? Ambil berkat dia telan ni semua ni. 5 cikgu semua dia telan. Jadi jangan senang sangat. Baik. Slot saya ambil untuk PM Kelas 2. Mungkin ada di sini pelajar yang pernah bersama dengan saya. Pelajar kalau sudah ada daripada CM Yusof. Ada pelajar CM Yusof? Katakan CM Yusof. Okey. Nak tanya dia? Okey. Baik, jumpa lagi. Baik. Okey. So saya Kelas 2, saya akan berkongsi dengan pelajar. Okey. Mungkin apa yang saya kongsikan ini perkara yang biasa pelajar dengar, dan mungkin ada suatu perkara yang dapat membantu pelajar dalam peperiksaan. Kita ambil apa yang baik, semoga dapat memberi sedikit pengetahuan dan boleh membantu pelajar menjawab dengan baik. Okey, baik. Teknik menjawab. Jadi slot saya lebih kepada teknik. Okey, berkaitan dengan ayat, berkaitan dengan markah, itu bukan penekanan saya. Saya lebih pada teknikal. Okey, mungkin agak berbeza sikit dengan bengkel-bengkel yang kamu pernah hadir. Okey, baik, saya teruskan. Okey, nama saya lah. Nama saya ni Muhammad Nasir bin Mak Rashid. Okey, saya seorang guru, walaupun wajah saya hampir sama dengan rakan setugas yang ada di sini. Okey, baik. Kandungan kertas 2. Okey, saya akan nak laju sikit sebab saya pun diberi tempoh 1 jam. Okey, harap-harap tak sempat diberi amaran, saya dapat tamatkan lah. Okey, bahagian A kita ada 5 soalan. Soalan 1, pelajar mungkin sedia maklum, boleh tengok sepintas lalu. Morfologi, sintaksis, penyetinggan, bahasa standard dan juga peribahasa. Okey, untuk soalan-soalan ni ada banyak kaedah, banyak panduan yang pelajar boleh pelajari untuk menjawab dengan mudah. Mungkin saya akan sentuh sepintas lalu saja, saya tak akan pergi secara terperinci. Fokus saya memandangkan dalam 1 jam. Biasanya kalau bengkel 2 jam setengah. Tapi ni kalau dah 1 jam memang tak sempat. Kalau kamu lihat pecahan pun dia banyak. Bahagian A pun dah 5. Kalau nak bincang satu persatu teknik nak jawab setiap soalan, saya rasa tak makan kamu. Kecuali kamu korbankan waktu makan. Okey. Baik, bahagian B ada 3 soalan. Soalan pemahaman pertikaian umur, pemahaman pertikaian komsal dan juga novel. Ini adalah fokus saya bersama dengan pelajar. Kemudian soalan bahagian C ada satu soalan, iaitu soalan rumusan. Okey, jadi saya sentuh sepintas lalu bahagian B. Siapa yang cepat tangkap, dapatlah dia mencatat. Okey. Baik, kita pergi pada bahagian A. Okey, sedikit saja nak mencuba cepat. Baik, untuk bahagian A antara topik popular ialah kata terbitan. Jadi ada perkara yang saya nak kongsikan di sini kepada pelajar, iaitu berkaitan dengan cara untuk mengenal, cara mudah untuk mengenal kata terbitan.
Sebab saya bagi pelajar cemerlang, saya mungkin tak ada masalah. Cuma apa yang saya kongsi dengan pelajar ni adalah kaedah untuk mempercepatkan masa. Musuh utama pelajar cemerlang ialah masa. Kalau si pandai tu memang dah pandai lah. Saya yakin masa kan. Saya yakin dalam ujian perpisahan tu masa lah jadi musuh utama. Jadi apa yang saya kongsi dengan pelajar ialah sedikit panduan untuk lebih cepat sikit. Okey, baik. Jadi untuk kata nama, antara imbuhan yang saya kongsikan ialah satu akronim iaitu perkenan. Pelajar minta perkenan. Sebab kadang-kadang pelajar bila cari perkataan pun dah keliru lah. Yang ni kata nama ke, kata kerja ke, ni nama. Oh ni kepaham sekali faham macam memberi maksud kerja, tapi itu adalah kata nama. Jadi cara mudah untuk mengenal kata nama, kamu ingat perkenan. Apa yang ada dengan perkenan? Perkenan itu adalah imbuhan. Okay? Iaitu kalau PE adalah imbuhan per. Jadi mana-mana perkataan yang ada PE itu kata nama. Boleh? Yang kedua PER, per, juga imbuhan kata nama. Seterusnya ialah imbuhan ke, awalan ke dan akhiran an, apitan ke dan an. Itu juga adalah kata nama. Jadi perkenan ada saja ciri-ciri ini pada perkataan itu adalah kata nama terbitan. Jelas? Okey, senang. Yang kedua, kata kerja terbitan. Okey, antara istilah yang boleh digunakan ialah memberikan deterjen. Tak pernah dengar? Dah dengar tak? Perkenan dengan memberi deterjen? Tak ada? Catat. Okey, apa yang ada dengan memberikan deterjen? Sama juga. Itu adalah imbuhan. Mana imbuhannya? Yang pertama, imbuhan me. N huruf besar tu mewakili semua. Sama ada ME, MEN, MENG, MENGE. Sebab tu N huruf besar. Dari segi tata bahasa, N huruf besar. Jadi mana-mana perkataan yang bermula dengan imbuhan me, itu adalah kerja. Boleh? Seterusnya, imbuhan BER. Imbuhan kata kerja tak transitif. Boleh? Okey. Manakala I itu adalah akhiran, merupakan akhiran bagi apitan. Sama ada meng-I ataupun ber-I. Kan bagi apitan mengkan ataupun kan. Boleh? Jadi senang. Baik. Habis itu yang sebelah tu kenapa pula bahasa Inggeris? Saya tak jumpa perkataan ni dalam bahasa Melayu untuk membentuk imbuhan pasif. Di dengan ter. Je tak ada makna. Saya hanya membentuk perkataan. Okey, kalau tak letak nanti memberi kita nak apa benda pula? Deterjen. Okey, imbuhan di dan imbuhan ter bagi imbuhan kata kerja pasif. Tapi imbuhan ter tu boleh juga merupakan kata kerja aktif. Okey, ter ni boleh aktif, boleh pasif. Kalau dipindahkan kepada pasif pun masih lagi imbuhan ter. Dia takkan jadi di. Boleh kan? Okey. Baik, yang lain tu pelajar dah belajar sendiri dah. Okay, saya tak nak terangkan. Okay, saya nak kongsikan dulu tu saja. Okay, banyak lagi perkara lain. Ini adalah kata tugas. Okay. Pelajar bolehlah beri perhatian berkaitan dengan kata tugas. Saya yakin jadi cikgu dah bincang dengan terperinci. Okay, sebab ini adalah tajuk yang keempat lagi. Okay. Baik, seterusnya kata sendi, kata okey. Baik, cuma saya nak beri peringatan di sini. Format penulisan ayat. Okey, untuk penulisan ayat pelajar perlu menulis perkataan yang diminta terlebih dahulu, kemudian baru tulis jawapan, iaitu bina ayat. Jangan tulis ayat kemudian kamu gariskan perkataan dalam ayat. Itu tiga salah. Okay, sebab dalam soalan kata senarai, tugasan yang kedua tulis. Jadi ikut arahan. Okay, kesilapan yang pelajar ini yang merisaukan. Pelajar pandai, tapi masalah teknikal. Faham tak? Oh, minta 6 perkataan, 6 ayat dia bagi. Okay, tak ada masalah. Okay, cantik je ayat, ada subjek, ada predikat. Okay, kesilapannya tak senarai dahulu perkataan di atas. Okay, kemudian tulis ayat. Jadi untuk soalan morfologi, ingat, salin dulu perkataan yang diminta, kemudian baru tulis ayat. Boleh? Okey.
Seterusnya, ini panduan untuk bina ayat tak ada. Kamu pelajar pandai pun. Baik, panduan menjawab soalan 2 dan soalan 3. Ini pun tak ada apa, saya lanjutkan sikit. Ini soalan 4. Saya rasa tak bincang, tak boleh sebab saya ada 1 jam, tak cukup. Ini perkataan-perkataan yang perlu ditukarkan ataupun perlu digugurkan. Yang ini perlu gugur, perkataan yang perlu digugurkan. Saya bagi satu contoh lah. Perkataan maka, syahadat, hatta bermula tu, pelajar kalau dalam keadaan tertekan sekalipun, kadang-kadang dia jawab soalan yang penting tu, dia tiba-tiba tengok jam, Allah Akbar, berapa jam lagi dah, ni tak dah masalah. Saya pernah berhadapan situasi stres dalam peperiksaan, tapi itu dekat degree. Dan tak mustahil benda tu boleh berlaku pada pelajar cemerlang. Bila stres, kamu pandai macam sekalipun, otak je kosong. Setuju tak? Inilah perkara yang saya nak cuba bantu pelajar. Benda yang boleh mudah, saya cuba nak memudahkan pelajar untuk jawab soalan-soalan yang mudah. Supaya dia tak stres. Bila dah mula boleh jawab tu, dia tak stres lagi. Kalau ni tahap pressure tinggi, jadi masalah. Pelajar tukar markah syahadah pun dah dapat markah. Itu benda yang tukar. Itu perkara yang perlu digugurkan sahaja. Yang lain-lain itu saya rasa kita dah bincang dengan baik. Ini perkataan yang perlu dikekalkan. Baik, di bahasa saya takkan sentuh. Ada beberapa teknik untuk menjawab soalan peribahasa. Teknik yang pertama, teknik gambaran. Yang kedua, berdasarkan fokus soalan. Ini saya belajar dalam masalah peribahasa. Ini contoh. Sepikah tadi. Kalau pelajar nak bincang penuh, itu kena masuk bahagian lain. Baik. Ini penekanan saya. Baik, panduan menjawab soalan 6 dan soalan sekian dah. P apa? Siapa yang tahu? Pantau. P adalah pantau. Jika soalan tanya tentang ibu apa, peranan ibu apa? Bagi Imam Malaysia, benda ni kamu boleh, karangan pun boleh guna. Peranan ibu apa? Usaha ibu apa? Yang pertama, P, pantau. A, tak ada? Tak ada. Kau buat masih pakai mic. A, Pak. Yang berkod, sebudaya. Ya, itu apa kan? Agak-agaknya itu. Ajar. Ajar. Betul. Ajar. Itu adalah ajar. Ajar apa? Ajar agama. Adalah agama. Faham tak? Ajar dari segi agama. Yang kedua, yang ketiga, rekreasi. Rekreasi ataupun luang masa bersama. Bersama dengan anak adalah rekreasi. Apa dia? Apa? Emosi. Adalah emosi. Apa dia? Sokongan, dorongan. Faham tak? Ada segi emosi. Apa yang dapat dilakukan untuk jentik emosi? Kita bagi sokongan, kita bagi dorongan. And nasihat. Nasihat. Teguran. Ya, Pak. Hebat pasukan lelaki.
Okay, sama dengan saya. Teladan. Baik. Okay, sekejap lagi lawan. Sebelah ni tak lawan. Okay, kita bagi kat pelajar lagi. Okay, ini untuk soalan kebat berbentuk pemikiran kritis. Jadi asal logik lah. Jadi jawab cepat-cepat. Okay. Baik. Jadi jawapan mesti ada subjek. Seperti yang telah ditekankan dalam kelas 1, mesti ada subjek. Okay. Ada perbuatan dan fokus. Okay. Fokus tu adalah soalan. Baik. Soalan seterusnya ialah soalan nombor 4. Soalan berbentuk kebat penyelesaian masalah. Ini ada satu lagi soalan kebat. Jika soalan itu 4 soalan, ada 4 pecahan soalan, maka akan ada 2 soalan kebat. Okay? Jadi kalau lah 3 soalan, maka salah satu akan digugurkan. Sama ada soalan pemikiran kritis ataupun soalan penyelesaian masalah. Jadi soalan nombor 4 ialah soalan selesai masalah. Jadi nama pun soalan selesai masalah, maka pelajar perlu selesai masalah yang diberikan. Kadang-kadang mungkin ada pelajar dengar soalan kebat ni jawapan daripada siapa? Datang daripada mana jawapan soalan kebat? Diri cikgu. Kan jawapan daripada saya. Saya nak tulis apa-apa soalan saya je. Faham tak? Amboi sedap kamu faham. Kamu tak kenal soalan, cakap tak apa-apa. Faham tak? Kalau nak jawabnya tu, jawab soalan nombor 3. Faham tak? Itu pun mesti berdasarkan fokus soalan. Okey, jadi soalan nombor 4 selesai masalah. Rujuk maklumat penting dalam isu untuk cari fokus isi masalah ataupun masalah untuk diselesaikan. Okey, jadi setakat ini jawapan tak perlukan huraian. Tak perlu huraian. Jadi sebab tadi saya tekan kepada masa, jadi jangan bagikan masa untuk buat huraian, buat contoh. Boleh? Isi sahaja. Okey? Baik. Jadi macam mana nak buat ni? Okey, soalan 4. Ini cara dia. Ini dia. Panduan menjawab soalan penyelesaian masalah. Okey, contoh soalan. Rakan anda mengusahakan penarikan ikan keli, dah hilang lah. Namun, dia menghadapi pelbagai masalah dan cabaran dalam bidang peternakan yang diusahakannya. Selain menghadapi masalah kekurangan modal, dia kurang pengetahuan tentang pengurusan peternakan secara sistematik dan komersial. Oleh itu, dia bercadang untuk menambah ilmu pengetahuan tentang peternakan ini. Sebagai seorang usahawan yang berjaya, bagaimana anda dapat membantunya memajukan peternakan yang dijalankan itu. Jadi dalam pernyataan, mana pernyataan? Tu dalam peringkat yang pertama. Itu adalah peringkat pernyataan. Jadi di dalamnya akan tertulis masalah. Jadi masalah itu yang tulis selesaikan. Boleh. Walaupun kadang-kadang pelajar berikan jawapan sendiri. Sebagai usahawan saya akan buat bawah ni. Boleh. Faham tak? Setakat ni diterima. Saya risau ada tahun-tahun tertentu dia dah tetapkan soalan ni selesai masalah. Masalahnya ni, kenapa nak buat macam ni? Contoh, longkan tersumbat, pergi sampah tempat lain. Selesai masalah? Tak selesai kan? Jadi selesai masalah. Kan? Budak ni lapar. Kan? Kamu bawa pergi berjalan. Nak bagi dia, budak ni menangis. Wow, lapar. Faham tak? Kamu angkat dulu nyanyi-nyanyi pergi pusing taman. Selesai masalah dia? Tak, sebab dia lapar. Faham? Itu selesai masalah. Dia faham? Dia faham? Budak lapar, menangis lapar, bagi makan, belak dia. Faham tak? Selesai masalah. Ini masalah lain, selesai lain. Tak perlu sudah pula menangis. Faham tak? Contoh. Okey, jadi apa masalah yang terdapat dalam ni? Yang pertama, apa masalah dia? Kekurangan modal. Jadi dah tahu kurang modal, selesai dah masalah modal. Boleh? Masalah yang kedua, kurang pengetahuan. Okey, kurang pengetahuan tu ada dua. Yang pertama, pengetahuan dalam pengurusan peternakan secara sistematik. Yang kedua, pengetahuan dalam komersial. Jadi ada 3 masalah, 4 markah. Boleh? Jadi untuk soalan ni isi cukup ialah 3. 1 markah bahasa. Okey? Jadi selesaikan masalah ni. Ada 3 masalah yang wujud, jadi selesaikan. Baik. Okey. Ini contoh dia. Okey.
Masalah yang pertama, masalah kekurangan modal. Apa yang perlu dibuat? Kita memberi bantuan modal ataupun bawa pergi jumpa bank ke, mana-mana agensi ke, faham tak? Okay, kita pergi jumpa dengan tekun ke, dengan apa-apalah, untuk dapatkan dana. Boleh? Jadi selesai masalah dia. Selesai lah, dia kan tak ada modal, betul tak? Nak buat reban, modal tak cukup. Reban pula bukan jadi macam cikai-cikai punya reban. Pakai ekor, ayam pun pakai ekor tau. Hebat tau, ayam pakai ekor. Pernah dengar ayam pakai ekor? Tak pernah? Dahsyat. Pergi buat lawatan. Okay, yang kedua, kurang pengetahuan pengurusan penternakan sistematik. Jadi, dia tak ada ilmu tentang pengurusan penternakan. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita beri latihan, faham tak? Kita beri bimbingan. Kalau kita sendiri bidang berbeza, dia peternakan, kita kerepek. Takkan nak ajar dia buat kerepek, faham tak? Ayam kerepek, boleh? Tak boleh. Jadi bawa dia pergi mana-mana agensi, faham tak? Untuk stay banking, farma ke, kan? Masalah yang ketiga, kurang pengetahuan pengurusan komersial. Tak tahu nak komersial kan? Setakat ni ternak ayam sembelih, hantar pasar. Okay? Ladang kat kapal, jual kat kapal. Jadi itu je. Faham tak? Jadi tak berkembang. Jadi nak selesai masalah dia, kita bagi dia satu kaedah untuk kaedah pasarkan ke seluruh Malaysia. Okay? Jadi memperkenalkan perniagaan secara atas talian. Selesai dah masalah dia? Selesai kan? Jadi pelajar perlu selesaikan masalah yang diberikan. Jadi format jawapan tu saya tak bincang lah. Yang tu pelajar dah tahu. Betul Okey, seterusnya. Baik, soalan 7. Okey, soalan 7 tadi saya sebut awal. Dia pakai petikan apa? Petikan komsan. Jadi petikan komsan boleh terdiri daripada pelbagai jenis. Sama ada drama, cerpen, pantun, sajak ataupun syair. Apa-apa saja. Okey, dia boleh jadi 2 bahan, boleh jadi 3. Okey. Jadi untuk soalan, okey. Maka dia tetap sama juga. Baik, untuk soalan 1 boleh terdiri daripada soalan pindah maklumat ataupun maksud baris puisi. Maksud baris puisi agak berbeza sikit soalan maksud ni sebab dia menggunakan bahan komsas. Okey, namun begitu kaedah yang digunakan untuk soalan 6.1 masih lagi boleh diguna pakai, tapi bukan keseluruhannya. Okey, baik, panduan menjawab kena pasti fokus soalan dalam pernyataan soalan. Okey, kesan fokus soalan dalam bahan yang terlibat untuk mengenapasti kedudukan isi. Okey, contoh soalan 1, soalan berbentuk pemindahan maklumat. Okey, ada lampiran. Lampiran saya tak bagi, dalamnya ada. Okey, contoh. Berdasarkan bahan 1, reaksi saya apabila melihat sikap dan gelagak anak-anak muda sebangsa yang telah hilang, ada kesalahan ejaan, tak perasan. Identiti, okay, Y itu tukar pada I, dan jati diri adalah berasa jelek dan aib. Mana bahan jap? Okey. Okey. Baik, jadi untuk soalan 1 tadi kita undur balik. Okey. Ini soalan. Ya. Jadi mana fokus soalan? Mana fokus soalan? Tadi soalannya. Contoh jawapan soalan. Tak. Okey, berdasarkan bahan 1, apakah reaksi saya apabila melihat sikap dan gelagak anak muda sebangsa yang telah hilang identiti dan jati diri? Okey, bila soalan pindah maklumat, kaedahnya sama je. Okey, kita cari fokus soalan untuk kenal pasti kedudukan isi. Jadi kalau kita lihat dalam petikan bahan 1, ini bahan 1, pelajar boleh lihat fokus soalan.
Okay, iaitu anak muda sebangsa saya. Sama dengan yang bergaris dalam. Okay, gelagat anak muda sebangsa. Sama tak? Sama kan? Sama kan? Jadi apa reaksi dia? Okay, kat situ dia kata, saya berasa jilid dan air. Menyaksikan dengan semua wajah-wajah anak pribumi tanah air. Okay, itu reaksi. Itu cara nak jawab soalan pindah maklumat. Okay, dengan cara kita dapati fokus soalan. Okay. Baik, soalan 1 selesai. Soalan nombor 2 lebih kurang sama. Jadi saya cepatkan saja. Okay, soalan 2, soalan 72 banding beza sama dengan tadi. Kita lihat fokus soalan untuk mendapati kedudukan isi. Okey, jadi kalau kita lihat pada ayat soalan, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan keadaan anak muda. Nyatakan keadaan anak muda. Jadi fokus soalan ini ialah tentang keadaan anak muda. Jadi kita lihat pada bahan. Okey, kita boleh lihat keadaan anak muda. Okey, bagaimana keadaan anak muda tu? Mana perkataan anak muda? Tu, fokus soalan 2. Anak-anakmu muda. Sama tak dengan fokus soalan tadi? Sama kan? Jadi apa keadaannya? Yang pertama, siapa yang boleh jawab? Yang ni saya tak nak tanya ramai, saya nak suara je. Ni abang, cuba pakai mic dan berikan saya apa keadaan anak muda yang ditanya tadi. Okey, ini soalan dia. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan keadaan anak muda. Okey, fokus soalan kita dah jumpa tak? Anak-anak muda. Mereka dihadapkan keseluruhan hidup dengan memperdagangkan marak dan pribadi. Setuju? Setuju? Betul tak? Itulah keadaan yang pertama. Tahniah. Terima kasih. Beri tepukan. Okey, tengok. Dekat je dengan fokus soalan. Sebelah je. Boleh? Iaitu berada selepas fokus soalan. Okey? Baik. Yang kedua, adegan sumbang. Adegan sumbang. Itu keadaan anak muda. Faham tak? Adegan sumbang. Boleh? Okey, ini bahan 1. Kalau kita lihat bahan 2, tengok. Anak-anak watan. Sama tak perkataan tu dengan anak-anak muda? Sama tak? Jadi mana jawapan? Berpakaian sendat. Jawapan tu ada dalam perengkaian yang sama. Okey, ada dekat-dekat je dengan fokus soalan. Jadi keadaan yang pertama berpegang tangan tanpa silu, yang kedua berpakaian sendat. Boleh? Itu panduan je. Kita tahu berapa mana cari. Okey, untuk bantu jimatkan masa. Boleh? Okey. Baik, andai kata soalan berbentuk maksud. Okey, soalan berbentuk maksud bagi soalan nombor 7. Okey. Contohnya perkataan tangisku tidak bernoktah. Tangisku tidak bernoktah. Jadi untuk soalan maksud bagi soalan 7, pelajar tidak boleh menggunakan kaedah kata seerti sepenuhnya. Dia akan lari makna. Faham? Sebab komsah ni dia pakai gaya bahasa. Banyak jenis gaya bahasa. Okey? Ada metafora, ada hyperbola dan sebagainya. Jadi jangan bagi secara padanan kata yang sepenuhnya. Dia akan lagi masuk. Okey? Sebahagian saja. Okey, contoh perkataan tangisku. Apa perkataan lain yang sama makna dengan tangis? Sedih. Boleh? Boleh tak tangis dengan sedih? Sama makna tak? Sama. Tapi perkataan tidak bernoktah, boleh tak kamu letak satu titik? Berpandai. Laki. Aduh, asyik belah sini je. Mana pergi sini? Jadi lawan. Okay? Jangan siap. Oh, tengok. Dah nak tocang tu. Okay? Boleh? Jadi jawapan yang terhasil jawapan yang terhasil ialah kesedihan yang
berpanjangan. Jadi tangis sama makna dengan kesedihan. Okey? Tidak bernota tu maknanya berpanjangan. Tak ada nota, makna panjang. Kalau kalangan tak ada nota, ayat tak ada nota, panjang je ayat tu. Faham tak? Jadi jangan dia ditulis kesedihan bertitik. Oh you know, nak faham kesedihan bertitik. Jangan main titik-titik tu. Tak sama makna. Sama makna tak? Kesedihan bertitik dengan tangis pun tidak bernota. Sama tak? Tak sama. Boleh? Jadi untuk bahan komsas berhati-hati sikit. Okay? Yang mana boleh tukar. Yang mana mempunyai makna yang tersirat, mempunyai makna secara gaya bahasa, berikan maksud yang sebenar. Boleh? Ada nak tanya tak? Ada? Belum lagi? Okey. Jangan banyak ada. Baik, soalan nombor 2, soalan ada beza, saya dah bincang tadi. Okey. Format jawapan saya tak bincang lah. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 sama dengan soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 6 lagi. Jadi soalan 6, soalan 7 ni dia hampir sama, cuma bahan saja yang berbeza. Okey? Dua-dua jadi kaedah pun sama. Okey, bahan berbeza. Baik. Jadi kalau kita lihat dalam ni soalan nombor 4, rakan anda sering menggunakan bahasa Melayu yang tidak betul dalam media sosial. Penggunaan bahasa Melayu mereka bukan sahaja bercampur aduk dalam bahasa Inggeris, malah mereka gemar mencipta ejaan baharu yang suka dibaca. Okay, sebagai remaja yang cinta akan bahasa, bagaimanakah anda dapat mengatasi masalah ini? Jadi dalam penyataan ada beberapa masalah yang berlaku pada rakan anda. Jadi selesaikan. Apa masalah yang pertama? Okey, bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris. Yang kedua, cipta ejaan baharu yang suka dibaca. Jadi itu masalah yang perlu diselesaikan. Jika itu masalahnya, maka itulah masalah yang diselesaikan. Jangan cerita benda lain. Boleh? Jangan cerita benda lain. Okey? Baik. Jadi sedikit panduan. Okey. Bagi bahasa yang bercampur aduk, macam mana kita nak selesaikan masalah tu? Yang pertama, bacakan. Bacakan Nawai, perlu bacakan. Yang pertama kita buat apa? Okey, yang kedua, selesai tak masalah tu kalau kita minta dia buat ni? Selesai tak? Selesai masalah. Yang pertama kita nasihatkan kesalahan bahasa. Okey? Kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris ada bahasa Melayu balik. Faham tak? Dia tegur. Perkataan ni boleh ditukar dengan perkataan ni. Tak tahu ke? Tak tahu ni perkataan bahasa Inggeris tukar bahasa Melayu. Kalau tak, guna bahasa Inggeris semua sekali. Kan senang. Kan? Ada orang kadang-kadang nak jaga status dia speaking. Faham tak? Tuk dalam sepanjang speaking tu terselit juga bahasa Melayu. Nampak tak? Dah orang kenapa pula tadi dia nampak hebat sangat. Kan? Ataupun tengah-tengah cakap bahasa Melayu dia selitkan. So nampak macam berpendidikan tinggi sikit. Jadi kalau nak bahasa Melayu semua. Kalau nak bahasa Inggeris semua. Faham tak? Dan tengoklah audiens. Okay, saya nak pesan lagi lah kepada pelajar-pelajar. Mungkin depan hari best student diwawancara. Adik, boleh bagi pandangan tak? Apa rahsia I think. Dah, I think. Saya lagi. Nak bahasa Inggeris semua sekali. Faham tak? Kalau nak bahasa Melayu semua sekali. Dan seperti kamu sedia maklum, apa yang diwawancarakan itu akan dipaparkan di Malaysia. Majoriti Malaysia faham bahasa Melayu. Cakap bahasa Melayu. Faham tak? Kecuali untuk antarabangsa. Speaking lah. Jadi Mak Saleh nak faham tak? Boleh? Okey. Maaf, sebab saya cikgu bahasa Melayu. Jadi saya cakap sikit. Okey. Baik, seterusnya tentang ejaan. Tentang ejaan, pelajar boleh buat
membetulkan pembetulan ejaan bagi kesalahan yang berlaku. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Soalan nombor 8 pindah maklumat saya tak bincangkan sebab kaedahnya sama saja. Cuma saya nak sentuh sikit berkaitan dengan okey, ini sama je. Okey, ada fokus soalan, maka adalah jawapan dalam peringkat tersebut. Baik, soalan seterusnya ialah soalan novel. Okey, soalan novel pelajar boleh lihat dalam bahan tu. Untuk soalan novel, bila disebut tentang novel, pelajar mula merungut. Alah cikgu, ada 2 buah novel, tepat pula cikgu. Okey, jadi untuk peringkat akhir ni, pelajar tak perlu nak baca semua lah. Pening, banyak lagi benda lain nak buat. Jadi apa yang pelajar perlu buat ialah pelajar hafal, ingat 4 peristiwa penting yang mempunyai persamaan dalam kedua-dua buah novel. Jadi apa sahaja yang dia tanya soalan, pelajar pusing saja peristiwa tu untuk menjadi contoh kepada soalan yang ditanyakan. Okey, sebagai panduan, pelajar lihat aku pula bantu selamatkan pesakit. Okey, jadi kalau dalam novel tingkatan 4, siapa yang pulang? Lily pulang ke mana? Kampung halamannya di mana? Dumundra dekat. Kalau novel tingkatan 5, siapa yang pulang? Dahlia pulang ke mana? Ke rumah daripada mana? Apa tujuan dia? Tengok, dua-dua pulang. Faham tak? Baik, bantu. Kata 4, ada tak peristiwa yang berkaitan dengan bantu? Siapa bantu? Lily bantu siapa? Kenapa dengan Cik Jah? Boleh. Kalau kata 5, ada tak peristiwa tentang bantu? Siapa yang bantu? Dahlia bantu siapa? Kenapa dengan Said? Lemas. Jaya tak? Tak jaya. Bila tak jaya apa berlaku? Dituduh siapa tuduh? Atul. Boleh? Sama juga. Kata 4 ada, kata 5 ada. Baik, seterusnya selamatkan. Daniel selamat siapa? Selamat Lily. Kenapa Lily? Diculik oleh siapa? Rafiq dan Aziz. Tak kenal 2 nama ni, kamu letak je nama Cik Jah. Anak Cik Jah. Boleh? Okey. Baik, untuk selamat ni tentukan. Tadi bantu, kamu ambil peristiwa Tauqilim. Okey, Tauqilim buat apa? Bagi hutang kepada warga Ebong. Apa yang bagi hutang? Dia bagi hutang apa? Barang apa? Barang keperluan. Tulis peristiwa dengan lengkap. Sebab barang ni banyak. Barang emas ke barang apa. Faham ni? Jadi kena lengkap. Baik, jadi untuk selamat, kamu ambil Dahlia selamat, Said. Okey, pulang. Pesakit. Ada tak peristiwa di kata 4 yang berkaitan dengan pesakit? Siapa? Datuk Lily. Dia buat apa? Rawat pesakit guna kaedah rawatan tradisional. Kata 5 ada tak pesakit dalam tu? Siapa? Soleha. Ada peristiwa yang berkaitan dengan Soleha. Kenapa dia sakit? Yelah, jenis sakit kemurungan. Kenapa dia sakit? Buatan orang tu siapa? Nek Kia, mentuanya maknya jadi setuju. Ada juga peristiwa yang berkaitan dengan pesakit, iaitu Dahlia pergi melawat maknya sakit kan? Di mana? Di hospital. Jadi apa saja soalan tanya nanti, kamu gunakan 4 peristiwa ni untuk jawab. Cuma tukar saja ayat huraian. Andai kata soalan tanya soalan yang boleh dicontohi, boleh tak kait dengan 4 soalan ni? Andai kata soalan tanya peristiwa yang memberi pengajaran, ada tak kaitan dengan 4 soalan peristiwa ni? Kalau nak soalan kata sebab pembaca wajar membaca ataupun pelajar wajar membaca novel, ada tak kaitan dengan 4 soalan ni? 4 peristiwa ni? Ada. Boleh tak? Sebab dalamnya ada nilai, ada sikap baik, ada peristiwa yang buruk dan sebagainya. Okey? Baik. Tapi dah. Okey. Jadi saya rasa saya dapat kongsikan itu saja dengan pelajar. Okey? Walaupun ada banyak lagi perkara yang saya nak kongsikan, tapi masa mencuburi saya. InsyaAllah kalau ada kesempatan lain, kita akan jumpa lagi dalam paket ataupun kelas yang lain untuk perbincangan topik-topik yang seterusnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begitulah tadi perkongsian daripada Cikgu Ni Muhammad Nasir bin Mak Rashid. Berikan tepukan untuk beliau. Moga segala panduan yang bermanfaat itu dapat diaplikasikan oleh semua calon SPM agar mencapai kecemerlangan bagi SPM 2022. Meneruskan untuk cara kita akan dengar beberapa pesanan taklimat yang akan disampaikan oleh Puan Sarimah sebelum kita beristirahat. Persilakan Puan Sarimah. Okey, terima kasih kepada Puan Nizam pengajar kita pada hari ini. Saya ada bukan taklimat sebenarnya, sedikit saja beberapa maklumat untuk semua pada calon-calon, kepada guru-guru pengiring, penceramah, perusaha Okey, selepas ini kita akan break sehingga pukul 11.20. Ada 11.20 untuk guru pengiring, penceramah dan guru setia. Mohon selepas ini ikut Puan Suhaila kerana akan ada disediakan minuman di sana. Ikut Puan Suhaila, angkat tangan Puan Su. Okey, dia akan tunjukkan. Untuk calon-calon SPM, kami mohon anda semua di sini. Kita akan edarkan kuih, ada mineral water. So kita rehat di sini sahaja dan minum di sini. Nanti tengah hari baru kita pergi tempat makan boleh Kita boleh pergi tandas, rehat sekejap kat sini. Dalam ini makan di sini sahaja. Tak ada masalah kan? Boleh kan? Sebab sekejap nanti kita nak start balik semula dengan slot sekarang bersama cikgu-cikgu yang telah dijemput khas untuk anda semua. Okey? Jadi untuk itu, sebelum itu, bagi sedikit ruang, saya dengan ini berjemput dengan sehormatnya saya jemput Asisten Profesor Dr. Wei untuk memberi sedikit info kepada anda semua. Silakan. Terima kasih kepada Puan Sarimah. Selamat pagi. Calon-calon SPM. Sekarang ni dah bersuai untuk teknik menjawab bahasa